Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Nasional 8 bersama saya Nur Mazalina Muhammad Nur. Dan saya Ivan Toh. Seperti biasa kita ikuti dahulu paparan utama edisi Rabu 21 September. Banjir di Selangor dan Perak surut, di Kedah jumlah penduduk dipindahkan kekal. Tangani perhambaan zaman moden. Kita mulakan dahulu dengan perkembangan susulan fenomena air pasang besar yang mengakibatkan banjir. 3 pusat pemindahan banjir di 3 daerah di Selangor yang dibuka pada hari Ahad dan Isnin lalu ditutup sepenuhnya pada pukul 3 petang tadi setelah penduduk kembali ke rumah masing-masing. Penolong Pengarah Operasi Bomba dan Penyelamat Selangor Muhammad Sani Harul berkata keputusan berkenaan dibuat selepas perbincangan diadakan bersama agensi yang terbabit. 3 pusat pemindahan tersebut ialah di Kampung Dewan Kampung Tok Muda Kapar, Balai Raya Kampung Tok Adam di Tanjung Karang, Kuala Selangor dan Dewan Orang Ramai Sungai Air Tawar, Sabak Bernam. Sementara itu, penduduk mahu pihak bertanggungjawab membaiki ban atau benteng sedia ada bagi mengelak kejadian seperti itu berulang. Mereka mendakwa ban yang dibina sejak 1997 sebelum ini makin terhakis dan terdapat beberapa kawasan telah mulai pecah dan merekah. Ban tu semuanya sebenarnya elok. Lepas tu kalau dah berapa kali pecah dia terhakis tu. Ban tu pun elok lah. Terus dia terhakis lama-lama sikit dia terhakis dia pecah terus. Itulah. Dah kita banyak kali dah komplain dengan TBS. Bukannya sekali benda ni pecah tu. Dah banyak kali. Tapi dia tak ada ambil tindakan. Cuma dia tampal aja. Tampal bawah, sepatutnya dia nak kena tinggi. Keadaan bantu macam air ombak tu. Ombak tu melimpahi bantu, so pecahlah dia, sebab dia kuat kan. Jadi melimpahi kuat sampailah ke tempat penduduk kampung lah tu, melimpah sampai ke Pari Besar, sampai ke jalan raya, terus ke tempat-tempat yang rendah lah. Macam tu sampai penduduk kampung pun macam panik lah dengan tiba-tiba. Ketua Kampung Tok Muda Kapar mencadangkan agar pihak berkuasa membina ban kekal yang tahan lama berbanding menggunakan tanah yang ditambak ketika ini. Kalau ban tu 5 meter, air itu lebih tinggi, jadi melempah. Jadi mohonlah pada pihak JPS supaya diperbaiki ban ni supaya air tidak melebihi daripada ban. Sebab maklumlah ya, apabila air lebih melempah bermakna membahayakan kepada penduduk yang berhampiran dengan ban-ban tersebut. Kerja-kerja pembersihan akan dijalankan bersama Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM dan pihak berkuasa tempatan. Sementara itu, di Perak, jumlah penduduk terjejas banjir akibat fenomena air pasang semakin berkurangan di beberapa daerah. Di Kedah pula, jumlah mangsa yang dipindahkan di 6 pusat pemindahan akibat fenomena air pasang besar di daerah Kuala Muda kekal dengan jumlah 934 orang. Di Pantai Remis, Perak, seramai 73 orang daripada 18 keluarga yang terjejas masih ditempatkan di Dewan Orang Ramai Kampung Pancur selepas kediaman mereka dinaiki air sejak semalam. Cuaca panas terik di Teluk Intan siang tadi pula membolehkan penduduk terjejas dari Kampung Teluk Selendang pulang untuk membersihkan rumah masing-masing. Bagi daerah Bagan Datoh, Setiausaha Pengurusan Bencana daerah itu, Zaidi Ahmad berkata jumlah penduduk terjejas kekal 17 daripada 3 keluarga. Di Parit Buntar pula, Ketua Angkatan Pertahanan Awam Daerah Kerian, Kapten Rahmat Paimin berkata, pusat pemindahan banjir di Dewan Orang Ramai Kampung Nelayan Kuala Kurau telah ditutup berikutan keadaan banjir yang telah pulih. Di Kedah, jumlah mangsa yang dipindahkan di 6 pusat pemindahan akibat fenomena air pasang besar di daerah Kuala Muda kekal dengan jumlah 934 orang. Pegawai Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Kuala Muda, daerah
Lieutenant Muda Pertahanan Awam Azhar Ahmad berkata sehingga petang tadi seramai 267 orang ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Seri Kuala. Di Dewan Kampung Paya pula menempatkan 94 orang. Manakala Surau Kampung Sungai Yu 74 orang. Beliau berkata rumah Jawatankuasa dan Keselamatan Kampung Sungai Meriam pula menempatkan 262 orang. Di Dewan Teluk Amboi pula terdapat 72 orang. Pusat Komuniti Perkasa Negara Kampung Sungai Piau 165 orang. Dalam pada itu, petani di bawah pertubuhan peladang kawasan PPK yang terjejas akibat banjir ekoran fenomena air pasang besar boleh membuat aduan kepada PPK atau Jabatan Pertanian untuk mendapatkan bantuan di atas kerugian yang dialami. Bagaimanapun sehingga kini Lembaga Pertubuhan Peladang LPP belum menerima sebarang laporan berkaitan golongan yang terjejas akibat fenomena tersebut. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan LPP Hamzah Bahari berkata setiap laporan yang diterima akan dinilai oleh Jabatan Pertanian sebelum dimajukan kepada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani untuk tindakan selanjutnya. Mendapat pinjaman daripada Pertubuhan Peladang katakan, dan dah tentu pinjaman itu sepatutnya dapat hasil, tapi setengah jalan ataupun baru nak mula dia terjejas kepada masalah, dan taksiran itu akan dibuat oleh Kementerian Jabatan Pertanian. Dia akan dimajukan kepada kementerian, dan kementerian pada biasanya dia memang dah ada satu orang kata apa, tabungan lah, di mana tabungan ini akan diagihkan kepada siapa-siapa yang terlibat dalam bencana ni lah. Beliau menyempurnakan pelancaran nama Pertubuhan Peladang Kawasan Tambun, Bandaraya Ipoh dan Majlis Penyerahan Zakat Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas dan penagihan bantuan Jom Bertani di Ipoh. Perkembangan lain, Malaysia mencadangkan penganjuran persidangan antarabangsa mengenai perhambaan zaman moden dengan United Kingdom sebagai penganjurnya. Bagi Malaysia, isu pemerdagangan orang satu bentuk perhambaan zaman moden yang memerlukan kerjasama secara kolektif di peringkat serantau dan antarabangsa untuk membanterasnya secara berkesan. Cadangan diketengahkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam perbincangan meja bulat mengenai perhambaan moden di New York, Amerika Syarikat. Beliau menegaskan jalinan kerjasama dengan negara-negara strategik amat kritikal dan tiada negara dapat menangani isu berkenaan secara bersendirian. Saya juga telah menyatakan bahawa dalam membenteras jenayah perdagangan manusia ini, sejumlah 1,133 kes perdagangan orang yang telah berkuasa daripada tahun 2008 hingga bulan Ogos tahun ini, di mana kita telah mengendalikan tangkapan di bawah akta ini ke atas sejumlah 1,861 tangkapan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Britain Theresa May. Penegasan Malaysia menangani isu pemerdagangan orang mendapat perhatian pemimpin Britain itu. Malah Australia turut berminat dengan pendekatan diambil Malaysia dan hal itu disuarakan Menteri Keselamatan Sempadan Australia Peter Dutton. Malaysia dijangka menghantar kumpulan pegawai ke Australia membantu pembentukan modus operandi lebih berkesan dalam menangani isu pemerdagangan manusia di negara itu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mahu semua pihak masuk Parti Komponen Barisan Nasional dan Pembangkang berpeluang mengemukakan bantahan berhubung cadangan persempadanan semula oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Ketika mengulas cadangan itu, beliau berkata semua parti perlu meneliti cadangan persempadanan semula itu termasuk penambahan atau pengecilan jumlah pengundi atau penukaran nama pengundi. Beliau juga sedar pandangan-pandangan berbeza yang dikeluarkan daripada parti-parti komponen BN sendiri berbanding apa yang dikemukakan oleh SPR. Saya berpendapat bahawa suatu tempoh yang secukupnya yang telah ditetapkan oleh SPR untuk ketidaksetujuan ini diterjemahkan dalam bentuk bantahan, dan mereka mempunyai undang-undang yang menentukan bahawa jika cadangan pindaan itu tidak dipersetujui, maka
tempoh bantahan itu mengizinkan bantahan itu untuk diterima oleh SPR. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, SPR tidak melihat cadangan itu dari aspek politik tetapi melalui peruntukan yang dimilikinya. SPR melaksanakan kajian semula persempadanan bagi kerusi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Dun Negeri Tanah Melayu dan Sabah bermula 15 September lalu. Bukan setakat perlu melalui proses yang ketat, 18,000 calon pemimpin muda Bangsa Bersatu PBB dari seluruh dunia perlu melalui penilaian oleh Jawatankuasa Pemilihan PBB. Namun kejayaan anak tempatan yang juga seorang doktor muda tersenarai sebagai pemimpin muda PBB bagi sasaran pembangunan mapan 2016-2017 adalah suatu yang cukup membanggakan. Namun di sebalik pencapaian itu, ramai yang tidak mengetahui kejayaan Dr. Muhammad Lutfi Fadil Lokman itu sebenarnya bertitik tolak daripada sesuatu kejadian yang menimpa dirinya sendiri. Anak kelahiran Gombak Selangor berusia 28 tahun itu merupakan pengasas kepada sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO dikenali sebagai Hospitals Beyond Boundaries HBB yang menyediakan perkhidmatan kesihatan profesional kepada masyarakat miskin di negara-negara Asia Tenggara. Kebanyakan aktiviti kami berada di Kemboja, di mana kami membantu golongan Melayu Campak di Kemboja. Kami mempunyai sebuah klinik di sana yang telah berjalan selama setahun dan kami baru sahaja menghabiskan construction of a maternal hospital di sana dan dijangka akan bermula pada Januari 2017 insyaAllah. Minat dalam kerja sukarelawan bermula pada awal pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Namun kejadian yang menimpa doktor muda ini pada 2014 memberi tekad kepada graduan perubatan ini untuk melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Waktu saya tahun keempat perubatan, ada satu kemalangan yang berlaku pula sebenarnya di mana saya menapik kecederaan kepala. Saya tidak boleh berjalan selama beberapa minggu. Jadi waktu itu saya boleh katakan bernazar supaya saya ingin mencapai apa yang saya mahukan pada usia muda. We expected today the turnout of patients today to be. Semasa awal penubuhan HBB, ramai yang meragui keupayaan anak muda ini bersama sekumpulan tenaga kerja. Namun beliau memegang prinsip usaha perlu diteruskan jika benar-benar yakin dengannya. Memberi khidmat kepada lebih 3,000 komuniti dari etnik Campa yang miskin dan terpinggir melalui klinik komuniti, usaha doktor muda ini yang dibantu 13 tenaga kerja pelbagai latar belakang akhirnya membuka mata dunia. Beliau diiktiraf sebagai salah seorang daripada 17 penerima anugerah pemimpin muda PBB bagi matlamat pembangunan mapan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang mengetahui delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA ke-71 turut meluangkan masa bertemu doktor muda ini bagi memberikan kata-kata perangsang dan suntikan semangat agar Dr. Lutfi kekal cekal dan usaha murninya diteruskan. Pasangan suami isteri yang dijangkiti virus Zika di Johor disahkan telah bebas daripada virus itu. Kedua-duanya dibenarkan pulang ke rumah minggu lalu selepas menerima rawatan di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri, Datuk Ayub Rahmat memberitahu hasil ujian darah dan air kencing pasangan berkenaan disahkan negatif virus Zika. Sementara itu, Ketua Unit Kawalan Penyakit Bawaan Vektor Jabatan Kesihatan Johor yang juga pakar perubatan kesihatan awam Dr. Roslinda Abdul Rahman berkata bayi dalam kandungan wanita berkenaan tidak menghadapi sebarang masalah. Wanita itu bagaimanapun perlu menjalani rawatan susulan di hospital setiap 2 minggu. Darah memang dua-dua dah tak ada. Jadi kita tak perlu bimbang nyamuk kita gigit dia dan menularkan. Because basically kalau saya bercerita pasal nyamuk, saya lebih akan fikirkan tentang virus di dalam darah sebab nyamuk akan memindahkan darah. So kalau bercakap tentang 2 kes tu dia memang dah dua-dua dah tak ada, bebas. In fact husband dia memang selama-lamanya pun memang tak ada. Kita akan masuk.
Pada 7 September lalu, wanita berkenaan yang hamil 4 bulan disahkan positif Zika selepas mendapat rawatan di sebuah hospital kerajaan di Johor apabila mengalami gejala ruam, sakit badan dan demam. Siasatan Kementerian Kesihatan mendapati suaminya berulang-alik setiap hari ke Singapura untuk bekerja dan tidak mempunyai kontak terdekat lain di negara ini selain ibu mentua dan isterinya. Ekoran pengesahan bebas virus Zika pasangan tersebut, jumlah kes jangkitan di negara ini masih kekal 6 kes sepanjang pemantauan selama 17 hari bermula 1 September lepas. Kementerian Kesihatan mendapati ujian ke atas 116 kes yang mempunyai tanda-tanda Zika mempunyai keputusan ujian yang negatif. Ujian yang dijalankan ke atas 160 ekor nyamuk yang diambil dari kawasan berlakunya jangkitan virus Zika juga mempunyai keputusan negatif. Bercakap dalam sidang media di Putrajaya, Datuk Seri Dr. S. Subramanian berharap kes jangkitan tidak bertambah dan pihaknya sentiasa komited menangani ancaman jangkitan virus Zika berkenaan. Blood tests and urine tests which we've done, these are all negative so far. That means what we do is in an area where there is a case, then surrounding area somebody has got fever, joint pain, we take the blood and test. But 808 over cases are negative. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan Menteri-Menteri Kesihatan dan Ketua Delegasi dari negara-negara ASEAN telah mengadakan sidang video khas mengenai ancaman virus Zika di rantau ini 19 September lepas. Dalam kenyataan bersama, semua pihak bersetuju untuk melaksanakan beberapa strategi bagi meningkatkan kesiapsiagaan dan tindak balas kepada penyakit akibat virus Zika dan lain-lain penyakit baru di rantau ini. Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah telah menerima menghadap Penasihat Parti Pribumi Perkasa Malaysia PBBM Tun Dr. Mahathir Mohamad di Istana Bukit Malut di Langkawi minggu lalu. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam satu kenyataan hari ini. Dalam pertemuan tersebut, baginda mengambil maklum perkara yang dibangkitkan Tun Dr. Mahathir. Bagaimanapun, Yang di-Pertuan Agong turut menjelaskan bahawa baginda tidak boleh mencampuri urusan ataupun usaha yang dibuat PBBM. Ini kerana deklarasi yang dibuat PBBM adalah tidak mengikut perlembagaan. Sebarang tindakan sepatutnya diuruskan menurut amalan lazim, iaitu melalui parlimen dan sistem pilihan raya bagi rakyat membuat keputusan. Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar membidas pandangan yang tidak bersetuju dengan konsep bangsa Johor. Sebaliknya adalah penting bagi penduduk negeri itu berbangga menjadi bangsa Johor yang bersatu padu dan sentiasa menjaga hubungan harmoni antara kaum dan agama. Titah baginda, istilah bangsa Johor telah dicipta moyangnya untuk menyatukan semua kaum di negeri itu dan tiada kaum atau individu dipinggirkan, dan ia terbukti betul. Tun Mahathir menimbulkan kemurkaan Sultan apabila beliau tidak bersetuju dengan konsep bangsa Johor dan berpandangan rakyat mungkin berpecah jika semangat kenegerian diamalkan. Sultan Ibrahim yang menyela pandangan Tun Dr. Mahathir bertitah konsep bangsa Johor telah dimulakan sebelum Tun Dr. Mahathir dilahirkan dan beliau tidak mempunyai idea apa yang diperkatakannya. Baginda yang bertitah pada majlis minum petang bersama 50 pemimpin Persatuan Cina di Johor Bahru berpandangan mungkin ada orang politik di luar Johor yang cemburu dengan konsep bangsa Johor. Titah baginda, penyatuan pelbagai kaum di bawah satu bangsa itu menghasilkan perpaduan, sebaliknya perbalahan politik yang membawa perpecahan. Boleh menganggapkan satu perjumpaan tadi apa yang saya nyatakan bersejarah kerana membawakan satu mesej, kerana kita mempunyai satu Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang begitu berjiwa hati dan juga menanamkan budaya atau konsep bangsa Johor. Sebagai seorang bangsa Johor, kita berasa bangga kita mempunyai seorang Duli Yang Maha Mulia yang
prihatin kepada masyarakat Tionghoa. Ada satu bahasa atau satu perkataan yang paling penting, bangsa Johor. Tak kirakan kita orang Cina, orang bangsa Melayu atau bangsa India, kita bangsa Johor. Yang ini perkataan paling penting. Lembaga Tabung Haji TH melaksanakan badal haji untuk 9 jemaah yang meninggal dunia sebelum sempat menunaikan ibadah wukuf pada musim haji tahun ini. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Badlisha Abdul Ghani berkata ia adalah perkhidmatan tambahan TH untuk jemaah haji yang sudah meninggal dunia sebelum tiba hari wukuf yang lalu. Setakat hari ini seramai 14 jemaah haji telah meninggal dunia. 9 sebelum wukuf, manakala 5 lagi meninggal selepas selesai melaksanakan ibadah itu. Sudah ada 14 jemaah haji yang telah meninggal dunia. 9 daripadanya meninggal dunia sebelum wukuf. Dan bagi mereka kami telah menyelesaikan badal haji. Dan 5 yang lain telah meninggal dunia selepas wukuf, maka mereka telah melengkapkan ibadah haji mereka. So setakat ini kami akan berusaha sedaya upaya untuk membawa kembali semua jemaah haji kita dengan selamat, insya-Allah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menziarahi keluarga Allahyarham Haji Zakaria Abdullah di Kuartus Pertubuhan Peladang di Kuala Terengganu. Dalam kunjungan itu, beliau turut meluangkan masa mengadakan tahlil untuk Allahyarham dan menyampaikan sumbangan khairat kematian kepada balu Allahyarham Roslina Abdul Rahim. Roslina mengucapkan terima kasih kepada TH yang menguruskan pengebumian jenazah suaminya dengan sempurna dan Yayasan Satu Ummah yang akan menaja umrah dan ziarah bersama 2 anaknya. Alhamdulillah lah. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada semua lah yang Datuk apa semua yang datang ni. Terima kasih banyak-banyak lah. Ada yang cakap dia nak hantar pergi ziarah kubur lepas-lepas habis dah lah. Buat sekali dengan umrah lah. Allahyarham Zakaria meninggal dunia pada pukul 9.30 pagi waktu Arab Saudi akibat serangan jantung ketika solat di Masjidil Haram dan telah dikebumikan di perkuburan Syara'iq Makkah. Allahyarham pengurus Pertubuhan Peladang Hulu Terengganu dan pengerusi JKKK Tanah Lut Manir adalah di antara 75 peserta program khas Haji Perdana Menteri Yayasan One Malaysia Development Berhad OneMDB dari Terengganu tahun ini. Seorang bekas pengurus kilang memproses getah didakwa di Mahkamah Session Ipoh atas tuduhan pecah amanah membabitkan harta kilang berjumlah lebih 18 juta ringgit. Muhammad Faizal Sudin, 39 tahun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim S. Indra Nehru. Muhammad Faizal didakwa melakukan pecah amanah berjumlah 18.18 juta ringgit yang diamanahkan terhadapnya di kilang getah Mardek Processing Sendirian Berhad di Bota Kanan antara Ogos 2011 hingga Oktober 2012. Muhammad Faizal didakwa melakukan kesalahan itu mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara 2 hingga 20 tahun dengan sebatan dan boleh didenda jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM400,000 dengan 2 penjamin selain diminta menyerahkan pasport kepada mahkamah dan melaporkan diri di Balai Polis Berhampiran sebulan sekali. 25 November ini ditetapkan untuk sebutan semula kes. Penahanan 4 suspek di Kedah, Pahang dan Selangor membawa kepada rampasan 17 buah kenderaan mewah klon yang dibawa masuk dan didaftarkan di negara ini menggunakan dokumen palsu. Mahkamah Magistrate Alor-Star hari ini membenarkan perintah reman 7 hari terhadap 4 individu berkenaan termasuk seorang kerani Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan suaminya. Perintah dikeluarkan Magistrate Dalilah Ismail selepas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memohon kesemua suspek direman sehingga 27 September ini.
Kesemua suspek berusia dalam lingkungan 30-an disyaki menjadi dalang sindiket jual kereta klon dari Singapura. Pasangan suami isteri berkenaan dibawa ke mahkamah secara berasingan bersama dua lagi suspek lelaki. Semalam, wanita berusia 31 tahun yang bertugas sebagai kerani di bahagian pendaftaran kenderaan JPJ Kedah ditahan di pejabatnya sebelum dibawa ke bangunan SPRM. Suaminya yang merupakan seorang ejen kereta lusuh dari Singapura berusia 36 tahun pula ditahan di rumah mereka di Kulim. Difahamkan suspek disiasat selepas dipercayai bersekongkol dengan sindiket kereta klon yang turut dianggotai suaminya untuk mengubah status lebih 100 kenderaan mewah yang telah dilupuskan di Singapura agar boleh dijual dengan harga terpakai di negara ini. Siasatan lanjut yang dijalankan terhadap kedua-dua suspek membawa kepada penahanan seorang lelaki berusia 33 tahun yang merupakan peniaga dalam talian di Kuantan Pahang petang semalam. Manakala suspek keempat berusia 32 tahun yang berperanan sebagai individu yang membawa masuk dan membekalkan kenderaan kepada pasangan suami isteri itu ditahan pada pukul 11.50 malam tadi di Kuala Lumpur. Berikutan penahanan 4 suspek berkenaan, SPRM sedang mengesan 46 lagi kenderaan klon yang telah dikenapasti di seluruh negara dianggarkan bernilai 6.7 juta ringgit. Kesemua kenderaan yang sepatutnya dilupus dibawa masuk ke negara ini dan dijual melalui media sosial pada harga antara 40 hingga 50% lebih murah daripada harga pasaran. Nombor kenderaan, kita tahu siapa pemilik dia, kita tahu alamatnya di mana. So saya menyeru kepada semua pemilik kenderaan ini dalam tempoh 1 minggu untuk menyerahkan kenderaan mereka atau berhadapan dengan tindakan tegas daripada pihak SPRM. Beberapa dokumen seperti laporan Puspakom, surat pengesahan daripada Jabatan Kimia, surat pengesahan kastam dan surat tender lucut hak kastam turut dipalsukan sebelum didaftarkan di JPJ. Dua beranak ditemui mati dipercayai dibunuh dalam bilik rumah mereka di Jalan Beladau, Taman Puteri, Wangsa, Johor Bahru kira-kira 10.30 pagi tadi. Mangsa M. Maria Yi, 56 tahun dan anak perempuannya S. Durga Devi, 15 tahun meninggal dunia akibat ditikam di beberapa bahagian badan. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan ACP Sulaiman Saleh berkata M. Maria Yi luka di rusuk kiri, leher dan belakang badan. Manakala S. Durga Devi luka di perut, leher dan mulut. Tempat kejadian kita telah jalankan siasatan yang mana pasukan forensik dan semua unit-unit siasatan polis telah menjalankan siasatan. Kita dapati motif sebenar kes pembunuhan ini bukan berlandaskan kepada kes samun, tapi kita percaya ia berlandaskan kepada balas dendam. Siasatan awal polis berjaya mengenal pasti 4 suspek yang kini diburu. Mangsa dipercayai mengenali suspek dan membenarkan suspek masuk ke dalam rumah kerana tiada kesan pecah masuk. Mayat mangsa dijumpai oleh anak lelakinya S. Prabakaran di dalam bilik ketiga rumah berkenaan. Saya ni anak mari angkat rumah dia. Dia mau kasih mandikan cucu. Sekali anak datang sini tengok dua-dua sudah meninggal. Saya mau datang ambil emak saya. Datang sini. Lepas tu? Lepas tu tengok dia macam ni lah. Gate semua buka. Anak saya duduk sana dalam. Budak kecil. Lepas saya terus angkat dia kejar. Bawa lari. Takut. Panggil polis. Cakap bapak macam ni, lepas tu baru cakap bukan polis. Polis menafikan sekeras-kerasnya dakwaan ratusan pendatang asing tanpa izin parti menceroboh masuk dengan mudah masuk ke Tawau melalui kawasan batu-batu di Bandar Bindo setiap hari. Ketua Polis Daerah Tawau ACP Fadil Marsus berkata dakwaan itu tidak benar kerana kawasan batu-batu tempat pendaratan domestik yang digunakan penduduk dari Pulau Sebatik.
Polis secara tegasnya kita menafikan, saya sendiri menafikan bahawa tidak ada semudah itu, tidak ada kemasukan beratus-ratus pendatang asing melalui batu-batu itu, kawasan yang dinyatakan itu. Maknanya ianya tidak seperti mana yang benar. Ini adalah berkenaan dengan paparan video. Walau bagaimanapun, untuk paparan video ini pihak polis menjalankan siasatan kesahihan video tersebut buat masa ini, dan sehingga hari ini polis telah membuka siasatan untuk mengesahkan. Saudara, ketika ini saya berada di kawasan batu-batu yang terletak di kawasan Bandar Sabindo Tawau, dan inilah merupakan lokasi antara lokasi yang diviralkan melalui visual oleh wartawan asing yang mengatakan kawasan ini merupakan kawasan pendaratan pendatang asing tanpa izin setiap hari, dan mereka menganggarkan lebih kurang 100 warga asing yang datang berulang-alik tanpa sebarang pengawasan oleh anggota keselamatan. Namun ini merupakan kawasan pendaratan domestik yang digunakan oleh penduduk setempat, dan mereka datang daripada Pulau Sebatik. 13 buah kampung melibatkan 4,000 penduduk di kawasan berkenaan yang menggunakan pusat pendataan ini untuk menghantar hasil-hasil pertanian mereka. Selain daripada itu, anggota keselamatan terus meningkatkan kawalan keselamatan dari masa ke masa untuk mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin masuk ke daerah Tawau secara sewenang-wenangnya. Laporan Tamrin Jamil bersama jurukamera Osman Saida dari Batu-Batu Sabindo Tawau untuk Berita RTM. Tindakan pantas seorang jiran berjaya menyelamatkan nyawa seorang warga Mas dalam kejadian kebakaran melibatkan 3 unit rumah papan di Kampung Seberang Perak, Alostar, Kedah. Dalam kejadian pukul 12.20 tengah hari itu, Rahim Ahmad Safar, 59 tahun yang mempunyai masalah pendengaran serius, dipercayai tinggal sendirian kerana adiknya tiada di rumah. Rahimah berjaya diselamatkan jirannya Siti Asa Saleh, 56 tahun yang ketika itu terlihat api sedang marak menyambar kediaman mangsa. Masa tu api dah tengah marak dah. Kalau mai dah menuju dah rumah dia dah. Mai duk dekat cakap depa buat pagar ni duk sengau dah. Masa tu macam ni kat mana kat cermin? Lari pergi ke depan rumah dia. Nampaklah dia. Nampak dia. Kok imah keluar kata. Kok imah. Dia ni yang mula nampak api. Menurut adik mangsa Farida Mat Safa, ketika kejadian berlaku, dia berada di Pekan Alostar kira-kira 5 km dari rumah dan segera pulang sebaik dihubungi jiran. Kakaknya itu turut menghidap penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Dia takut lebih. Dia memang tak dengar. Dia tak dengar. Dia memang daripada kecil tu. Menurut Pegawai Operasi Zon 1 Penguasa Kanan Bomba Abdul Jalil Ishak, api berjaya dikawal dalam tempoh 30 minit. 3 unit rumah musnah sepenuhnya. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Abdul Jalil berkata dalam kejadian itu seorang didapati pengsan selepas mengetahui rumahnya musnah. Telah dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah HSB Alostar menggunakan jentera Ernst Bomber untuk mendapatkan rawatan. Garis Panduan Pengawal Sediaan Teknologi Keuangan Fintech Bank Negara Malaysia bakal dimuktamadkan dalam tempoh terdekat. Gubernur Bank Pusat Datuk Muhammad Ibrahim berkata pelaksanaan fintech membolehkan kos penyampaian keterangkuman keuangan kepada rakyat menjadi lebih murah, efektif dan cekap. Our concept paper is almost ready, finalized, because we have received feedback from the industry. So we will finalize it and it will become a guideline to a financial institution. So we are quite happy that we are able to do it within the time that we stipulate. Beliau berkata
demikian selepas merasmikan Simposium Global Keterangkuman Inovatif Keuangan. Fintech merupakan perkhidmatan sistem keuangan yang disediakan syarikat internet bertujuan menjadikan pembiayaan bagi rantaian bekalan itu lebih cekap. Sistem ini terbukti berhasil dalam merubah lanskap sektor keuangan agar lebih terangkum. Selain mampu mengurangkan kos penyampaian perkhidmatan keterangkuman keuangan sekaligus mempertingkatkan kemampuan sektor kerajaan mahupun swasta. Bajet 2017 dijangka menyediakan peruntukan bagi program pembangunan ekspor untuk syarikat peringkat pertengahan. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Chua Tee Yong yakin komitmen untuk membantu syarikat peringkat pertengahan akan diteruskan berikutan sumbangan penting sektor itu kepada pertumbuhan ekonomi negara. Ya, jelas beliau syarikat peringkat pertengahan hanya mewakili 1% daripada 1.16 juta syarikat di negara ini. Namun menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara khasa KDNK Malaysia selain menggaji 22% daripada 13.9 juta tenaga kerja tempatan. This will be something that we expect that will be inside because this is something that the government has committed under the National Export Council to continue evaluating how to increase the export. So we believe that in the upcoming budget there would be the budget for this program. Beliau berkata demikian selepas melawat syarikat LH Plus Sdn Bhd peserta program Ramp Up yang merupakan inisiatif memacu pertumbuhan ekspor syarikat peringkat pertengahan. Dalam perkembangan lain, Datuk Chua memaklumkan jumlah dagangan keseluruhan negara diramau berkembang sehingga 2% tahun ini walaupun berdepan persekitaran ekonomi yang perlahan. Meskipun lebihan dagangan Julai sedikit menurun pada 1.91 bilion ringgit, namun ia dijangka meningkat pada bulan Ogos dan bulan ini melalui pelbagai inisiatif yang dilaksanakan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, MATREC. Piala AFC seperti dijangka, JDT layak ke separuh akhir. Lima muka baru dipanggil oleh Ketua Jurulatih Kebangsaan Datuk Ong Kim Swee bagi menjalani latihan pusat menjelang perlawanan persahabatan antarabangsa Harimau Malaysia bulan depan. Mereka adalah antara 25 pemain yang disenarai menyertai kamp pusat mulai Selasa ini. Muka baru tersebut ialah Muhammad Fazrul Hazli Muhammad Kadri dari Perak, Muhammad Hadin Azman Felda United, Ahmad Huzaimi PE Melaka, Muhammad Rizal Muhammad Ghazali dan Muhammad Syazwan Zainun dari Kedah. Mereka menggantikan 4 pemain yang digugurkan iaitu Brandon Gunn, Wan Z Haikal Wan Noh, Muhammad Amir Saidin dan Khair Muhammad Jeffrey Jones. Ia sebagai persiapan skuad Harimau Malaysia menghadapi 2 perlawanan persahabatan antarabangsa A bertemu Singapura di Stadium Nasional pada 7 Oktober dan Afghanistan di Stadium Shah Alam pada 11 Oktober. 20 pemain lain dikekalkan daripada skuad yang tewas kepada Indonesia di Solo sebelum ini. Ia beralih ke Piala AFC. Juara bertahan Johor Darul Takzim lega apabila berjaya melangkah ke separuh akhir sekaligus mencerahkan peluang untuk mempertahankan gelaran buat kali kedua berturut-turut. Keyakinan disuarakan pengendali Harimau Selatan Mario Gomez selepas anak buahnya meraih kemenangan selesa 2-1 pada suku akhir kedua di Lakin. Tough, because we lose some options in the first half, penalty, another option. Then maybe we finish 2-1. They say, hey, only 2-1, but this is a football, and also part of the final. Also, so China play hard.
But then it's okay. Our target is go to semi-final. We are in semi-final. Walaupun mendapat sokongan padu lebih 17,000 penonton, Harimau Selatan gagal membuahkan hasil pada babak pertama. Peluang terbaik hadir pada minit ke-50 apabila pengadil Tan Tashraf Iligis menghadiahkan penalti selepas penjaga gol South China Zhang Manfai mengasari Pereira Diaz. Namun sepakan Kapten Syafiq Rahim berjaya dibaca oleh Manfai untuk ditepis keluar gawang. Gol yang dicari akhirnya terhasil menerusi rembatan Juan Martin Lochero pada minit ke-57 selepas menerima hantaran Azamuddin Akil. Seterusnya tandukan Pereira Diaz minit ke-87 meletakkan JDT selesa 2-0 di depan. Tidak mahu pulang hampa Nicola Comazi meledakkan gol sagu hati pelawat hasil kesilapan hantaran Marcos Antonio. Dengan kemenangan ini membolehkan JDT mara ke separuh akhir dengan agregat 3-2 selepas seri 1-1 di Stadium Mongkok minggu lalu. Seterusnya, kejohanan bola keranjang bawah 20 tahun Piala Matrix. Walaupun jumlah penyertaan berkurangan berbanding edisi sebelumnya, kejohanan tersebut tetap menjanjikan saingan sengit, malah berfungsi sebagai platform terbaik mengetengahkan pemain baharu. Edisi kali ini hanya 11 pasukan lelaki bertanding berbanding 13 pasukan. Kategori wanita kekal 8 pasukan. Menurut Setiausaha Agung Persatuan Bola Keranjang Malaysia MABA, Datuk Lee Yuan Fong, antara pasukan yang tidak bertanding tahun ini ialah juara tahun lepas NSBC MSG. Pertandingan dibagikan kepada dua kumpulan dengan NTPM Siam Berhad dan Ujana Kingfisher diundi sebagai pilihan pertama kumpulan A dan B. Manakala juara bertahan Naik 6-0 Melaka dan KL Hongwei pilihan utama kategori wanita. Turut disampaikan tajaan berjumlah RM200,000 daripada Matrix Concept Holding selepas majlis pengundian di Kuala Lumpur. Kejohanan akan berlangsung di Padiksa Negeri Sembilan dari 27 September hingga 4 Oktober dengan wang tunai berjumlah RM8,000 dan pingat emas menanti juara. Naib juara RM5,000 dan tempat ketiga RM3,000. Kurang 2 minggu saingan Formula 1 GP Malaysia di Litan Antarabangsa Sepang SIC. Jumlah jualan tiket masih tidak mencapai sasaran yang diletakkan pengurusan SIC. It's their first year. Bagaimanapun, Ketua Pegawai Eksekutif SIC Datuk Razlan Razali kekal optimis ada perubahan positif dalam jualan tiket menjelang perlumbaan bermula 30 September hingga 2 Oktober ini. We expect it to be more than last year. Tapi nampak gayanya dari segi trend kita mungkin match last year punya total. Tapi dari segi penonton international kita dapat tengok growth year on year lebih kurang 2%, which is good for the country. So dari segi pelancongan international luar negara memang naik about 2% year on year. SIC sebelum ini mengharapkan penjualan tiket untuk perlumbaan F1 kali ini dapat mengatasi kutipan tahun lalu. Tetap dalam ingatan. Baiklah Lina, dengan lukisan kita mampu mentafsir apa yang terkandung dalam fikiran kanak-kanak, sifat jujur mereka. Harapan mereka didokumentkan di atas kanvas. Betul. Di Shanghai, China, pelawat pameran lukisan mangsa perang Syria dapat merasai luahan mereka. Penganjur Chinese Initiative on International Law membawa pulang 50 lukisan dan mempamerkan 30 daripadanya, mengharapkan dunia melihat perang daripada perspektif kanak-kanak. Ya, visual itu menutup Nasional 8 ikuti program dialog selepas ini. Saya Ivan Toh. Dan saya Norma Zalina Muhammad Nur. Assalamualaikum. Salam sejahtera.